Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Abdul Aziz, bagi phone Nabi kejap. Mai sini. Abdul Aziz. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita menyambung bacaan kita pada hadis 40, hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita hari ini sambung pada hadis yang ke-36. Minggu lepas kita dah baca hadis ke-35. Kita tak jauh beza sebab minggu lepas kira minggu kelima, minggu ni minggu yang pertama. Jadi kita ada dua kelas yang berdekatan lah, tapi tak apa, alhamdulillah lah, sebab kita dapat meluangkan masa untuk membaca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelas kita ni adalah siri bacaan dan juga pembelajaran. Sama-sama kita belajar, baik pada yang mendengar ataupun baik yang mengajar. Ini adalah sesi untuk kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita dan memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang kita baca. Terutamanya apabila kita baca hadis Nabi, dan dalam hadis hari ini pun kita akan ada kelebihan membaca Al-Quran juga. Jadi kelebihan membaca Al-Quran dan hadis sama-sama kita baca, dan semoga dia menjadi galakan kepada kita untuk meneruskan siri-siri kuliah kita, sama ada secara nyata ataupun secara maya. Dan kita doakan kepada Allah agar kuliah kita ni akan kembali secara nyata seperti mana biasa sebelum ini. Baik, tanpa melengahkan masa, hadis yang ke-36. Kita baca dulu matan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ lam yusri' bihi nasabuh. Okey.
Wa man bata'a fi amalihi. Disebut sini bata'a fi amalihi. Kita dalam hadis hasan wa man batta'a bihi, batta'a bihi. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Itu lafaz riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaih. Baik, depan kita ni ada satu hadis yang sahih, sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, masyhur dan penting untuk kita semua memahaminya. Ini adalah mutiara kata pesanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, pesanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti mana biasa kita faham dulu teks hadis ni. Hari ni saya tak nak masuk kepada terjemahan langsung, melainkan kita nak perbahaskan sikit atau baca sikit inti kepada hadis ni dalam bahasa Arab. Lama dah kita tak murajaah bahasa Arab ni. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pun biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda bersabda. Kita mula di sini. Man nafasa. Man maksudnya sesiapa. Nafasa, maksud man nafasa, okey. Nafasa ni maksudnya memberi nafas. Nafasa maksudnya memberi nafas. An mu'minin. Oh, nak ni tambah mana? Oh, sini. Tak apa. Bagus juga. An mu'minin. Oh, dia boleh change color sini. Baru tahu. An mu'minin ni dari orang mukmin. Kita pergi pertama dulu nafasa. Nafasa. Apa maksud nafasa? Nafasa ni memberi nafas. Bahasa kita memberi nafas. Nafas ni maknanya lapang, melapangkan. Memberi nafas di sini maksud melapangkan. An mu'minin, dari seorang mukmin. Dari seorang mukmin. Dia memberi nafas dari seorang mukmin. Okey. Kurbatan maksudnya kesusahan. Min kurabid dunya, dari kesusahan dunia. Kurbatan ni satu kesusahan. Satu kesusahan. Kurabi, banyak kesusahan. Maknanya kalau orang tu dia memberi kelapangan kepada orang mukmin, satu kelapangan dari kesusahan dunia dia. Okey. Min kurabid dunia. Orang ni dia banyak kesusahan di dunia, dia hidup dalam kesusahan. Tiba-tiba ada seorang ni memberi kelapangan bagi satu dari kesusahan dia. Jadi tak semestinya kita ni nak bantu dia sampai the whole life dia. Dalam semua aspek kehidupan. Dia ada masalah keluarga, dia ada masalah anak, dia ada masalah harta, dia ada masalah tempat tinggal, dia ada masalah. Nabi SAW sebut satu je. Kalau orang mukmin ni, dia melapangkan satu dari kesusahan dunia. Mukmin yang lain, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka naffasallah, Allah memberi kelapangan, Allah melapangkan baginya, Allah melapangkan baginya kurbatan, satu kesusahan juga dari kesusahan hari kiamat. Dari min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan hari kiamat. Okey, boleh faham tak? Hari ni tak boleh nak tulis. Kalau saya tulis satu-satu ni penuh. Saya hanya highlight je. Jadi rangkap yang pertama ni, siapa yang memberi melapangkan kesusahan bagi seorang mukmin,
satu dari kesusahan dunia dia, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan dari kesusahan akhirat. Okay. Kemudian, waman yassara ala mu'sirin. Sesiapa, okay, kita tukar pula warna lain. Kan ada advance sikit tu. Sesiapa yang memberi yassara. Yassara ni maksud yassara. Yasirun. Apa maksud yasirun? Yasirun sedikit. Ataupun inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra, usra. Usur, susah. Yusur, mudah. Barang siapa memudahkan orang yang susah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kesenangan, kemudahan ke atas seorang yang susah di dunia, Allah memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Itu rangkaian yang kedua. Waman satara musliman. Siapa yang menutupi seorang muslim. Tutup pula. Tutup apa ni? Okay. Kita bagi hijau pula. Man satara musliman. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupnya dunia dan akhirat. Tutup apa? Tutup keaiban. Maksud di sini tutup keaiban. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa Allah senantiasa ni rangkap yang seterusnya. Allah senantiasa membantu hamba-Nya. Maka al abdu fi auni akhi. Selama hamba itu membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan. Barang siapa yang menyusuri satu jalan. Ya, wa man salaka tariqan. Ada banyak rangkap hari ni. Okey. Kita bagi warna biru ni dah kelabu pula. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari dengan jalan tersebut mencari ilmu. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah memudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Yang ni kita bagi warna lain pula. Okey. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, membacakan kitab-kitab Allah dan mentadarusnya sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, diselubungi dengan rahmat. Wa wahaffathumul malaikah, dipayungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutnya kepada malaikat yang ada di sisi Allah. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, sesiapa yang bati ni lambat, siapa yang dilambatkan oleh amalannya, lam yusri' bihi nasabuh, tidak akan dipercepatkan oleh nasab keturunannya. Okey. Jadi hadis ni sebenarnya hadis yang panjang
Dan hadis ni yang memiliki banyak sangat faedah di dalamnya. Okey, hadis ni mempunyai banyak faedah di dalamnya. Kalau kita tengok warna ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna. Makna kita dah pecahkan kepada 7 rangkap. 7 nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ni bahasa Arabnya. Kita ingat lagi ke tak bahasa Arab tu tak tahulah. Nanti kalau kena masuk kelas balik tu kena buat revision banyaklah. Okey. Baik, terjemahannya pula. Terjemahannya pula. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia. Okey? Dari berbagai kesulitan dunia, nescaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Itu satu. Boleh faham? Dan sesiapa yang ni warna apa tadi? Tak ingat, tak sama pun tak apalah. Warna biru, hijau. Kemudian, dan sesiapa dan sesiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, nescaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dua. Okey. Kemudian, dan sesiapa yang menutupi aib seorang Muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Okey. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Okey, yang ni lain lagi. Okey. Sesiapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Okey. Ini lagi. Satu kaum yang berkumpul di dalam salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, nescaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi oleh malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Yang ada di sisinya. Dan siapa yang lambat amalannya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Okey, agak-agak kita faham ke ni? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis ni, ada beberapa inti, faedah. Dalam ni ada beberapa faedah. Okey, pertama yang ada di sini, saya baca dulu kandungan hadis ni secara ringkas. Okey, kemudian kita akan syarah satu demi satu. Kandungan hadis ini, sesiapa yang membantu orang Muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka dia akan dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut. Panjang ni, payah. Bahasa dia pun tak faham. Okay. Gini, kita syarah sendirilah. Mengikut bahasa kita mudah sikit. Pertama, kita tengok yang warna kuning. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan di hari akhirat kelak. Pertama daripada faedah hadis ini,
Okey. Perkataan kurbatan kita dah sebut tadi kesusahan. Kemudian perkataan hari kiamat. Kenapa Nabi guna kalim hari kiamat? Kerana di sini hari kiamat adalah hari yang susah. Okey. Dan kesusahan dunia banding kesusahan akhirat, mana lebih susah? Kesusahan dunia lebih susah daripada kesusahan akhirat. Tapi Allah Azza wa Jalla, dia memberikan satu tawaran kepada orang mukmin, di mana siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, kerana sayangnya Allah kepada orang mukmin tu, Allah yang nanti akan balas jasa orang ni dengan memberikan dia dengan melapangkan dia kesulitan atau kesusahan hari kiamat. Jadi ini adalah ganjaran min jinsil amal, tetapi lebih besar daripada yang kita buat. Jinsil amal ni mana? Dalam hadis ni ada faedah, iaitu sebagaimana kita buat baik, begitulah yang kita dapat balasannya. Innamal jaza' min jinsil amal. Kita buat baik macam mana, begitulah kita dapat balasan. Berarti kalau kita tolong kesusahan orang, Allah Azza wa Jalla akan tolong kesusahan kita. Kalau kita tutup aib seorang mukmin, Allah akan tutup aib kita. Kalau kita memberi kemudahan, Allah memberikan kita kemudahan. Jadi maknanya innamal jaza' min jinsil amal. Allah ni dia akan balas kita sesuai dengan apa yang kita buat. Sebab tu dalam hidup ni, kalau kita susah nak suruh Allah tolong kita, kita pergi bantu kesusahan orang. Kalau nak suruh Allah tutup aib kita, kita jangan pergi buka aib orang. Innamal jaza' min jinsil amal. Kerana kaedahnya amal, balasan ini kita dapat sesuai dengan apa yang kita buat. Sebagaimana kita menanam, begitulah yang kita tuai. Okay? Pokok durian tidak akan mengeluarkan isi rambutan. Sebagaimana buah rambutan isinya tidak akan ada isi laici. Sebagaimana kita tanam, begitulah kita tuai. Sebagaimana kita buat, begitulah yang kita dapat. Malah spesifik lagi, Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita buat baik, begitulah juga Allah Ta'ala akan balas kat kita. Boleh? Innamal jaza' min jinsil amal. Bahasa orang awam, dia panggil hukum karma. Tapi sebenarnya dalam Islam kita tak panggil hukum karma, tak ada hukum karma. Yang ada ni Allah yang hukum kita. Bukan karma. Karma ni tak ada. Yang hukum kita adalah Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla juga dia menetapkan hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Baik. Karma tu maksud apa karma sebenarnya? Ada orang tahu ke maksud karma Pak dan kita? Baik. Itu yang pertama. Okay? Yang pertama. Jadi dalam hadis ni ada satu faedah. Yang pertama adalah galakkan untuk kita membantu kesusahan atau melapangkan kesusahan orang mukmin. Okey. Ini mencakupi kesusahan harta, badan, perang dan selain daripadanya. Apa juga kalau orang susah, kita bantulah. Kita tengok orang kereta rosak, kita berhenti tanya, apa bang boleh saya bantu? Contoh. Kita tengok orang jalan kaki, bagi dia tumpang. Kita tengok orang sakit di rumah, kita hantar ke hospital. Ataupun kita telefon ambulans. Muslim ni kita tak boleh nak hantar, bahaya. Yang penting kita bantu orang yang susah. Orang tak boleh makan, kita bagi pack makanan. Alhamdulillah kat TPP kita aktif buat pack makanan. Mudah-mudahan kita yang tumpang nama ni, walaupun tak banyak kerja mana, dapat pahala juga sikit-sikit insya-Allah. Siapa yang buat bagi kesusahan, bagi bantuan tu, mudah-mudahan dia termasuk daripada orang yang melapangkan kesulitan orang mukmin yang lain. Okey?
Ya. Ustaz nak jelas sikit. Dalam segi menyelesaikan kesulitan seorang mukmin. Tapi kalau kita makhluk Allah macam binatang, termasuk dalam ni? Yang tu berbuat baik kepada binatang hadis lain. Ada juga kebaikan. Ada juga kebaikan. Tapi secara spesifik hadis ni ialah Allah Ta'ala bagi keutamaan kepada orang mukmin. Bukan bermakna kita tak boleh buat baik kepada orang lain. Tetapi bila kita buat baik kepada orang mukmin, dia lebih istimewa daripada buat baik kepada benda lain. Okey. Buat baik ni kalau orang kafir pun kita diperintahkan buat baik, tak ada masalah. Cuma kalau hadis ni Allah Ta'ala akan bagi kelapangan kepada dia di akhirat kerana dia menyelesaikan kesulitan seorang mukmin. Okey. Tapi kalau secara umum boleh kita buat baik. Kita buat baik kepada binatang, kita buat baik kepada pokok, kita buat baik kepada tu. Tapi dari sudut melapangkan kesulitan, kesusahan tu, dia lebih susah lah. Orang mukmin tu lebih susah. Mana dari sudut harta tadi kita kata, badan, perang. Sebab kita dengan orang mukmin ni akan banyak, dalam istilah sekarang ni kita kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerana kita dengan mukmin ni bersaudara. Dan kesusahan dia tu sangat mirip dengan kesusahan kita. Sangat mirip dalam kesusahan kita. Contohnya kita kata dalam bab dia makanan. Mungkin dia nak makan, kita makan. Sangat mirip. Itu dengan binatang pun sama. Tapi kalau dalam bab kesulitan, kita nak pergi sama-sama buat ibadat, kita pergi buat haji sama-sama, kita pergi buat umrah sama-sama, kita pergi jihad sama-sama, anak sama-sama tinggal di rumah, kemudian keluarga pula sama-sama tinggal di rumah. Jadi dalam kehidupan mukmin tu banyak benda yang kita dengan dia ni sama. Kerana sehingga memungkinkan kita tahu susah dia, dia tahu susah kita. Jadi sebab itu ada keutamaan pada orang mukmin. Malah kalau kita melapangkan kesusahan dia, boleh jadi bila dia senang menambahkan amal ibadat dia. Tak sama dengan kita tolong orang. Macam kita kata kita tolong orang mukmin, dia senang boleh buat ibadat. Contoh gitu. Kalau tolong orang kafir, kita dapat pahala pada sifat tolong tu. Tapi natijah daripada pertolongan kita, dia dengan kekufuran dia tidak menambah kebaikan kepada kita, melainkan kita hanya dapat hasil yang kita bagi tu. Adapun orang mukmin tidak. Kita tolong dia susah selama dia belajar. Bila dia habis belajar, dia jadi seorang ilmuwan, mengajar pula orang lain. Kita dapat pahala tak? Perpanjangan. Kita tolong anak dia, dia lapar, keluarga dia susah, anak yatim dan sebagainya. Kita tolong, dia pun membesar, dapat jadi seorang pula belajar ilmu agama, belajar begini, semayang dia, puasa dia, ibadat dia. Semua dapat balik kepada kita yang tolong susah dia. Pasal apa? Pasal dalam Islam ni, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang tunjuk atau tolong orang buat baik, maka dia dapat kebaikan dia. Jadi di situ ada keistimewaan kita bantu orang mukmin. Ada keistimewaan kita bantu orang mukmin. Okey? Sebab tu kalau kita ni, wallahu ta'ala alam, kalau kita terhad kemampuan kita, ramai orang kita nak kena tolong, kita perhatikan, ada orang tengok indikator dia, aku nak tolong orang yang paling susah. Okey? Tapi ada juga indikator aku nak tolong orang yang paling baik. Orang ni aku boleh tolong, orang ni aku boleh tolong, tapi daripada banyak-banyak orang tolong ni, siapa yang paling baik? Yang boleh menghargai pertolongan kita dan dia mengambil manfaat sebaiknya. Orang ni kita bagi sedekah kat dia, dia pergi beli rokok contohnya. Orang ni kita sedekah, dia pergi beli beras. Orang ni bagi sedekah, dia pergi beli kitab. Contohnya lah. Hak mana lebih kita suka? Tengoklah mana yang memberi kebaikan kepada kita. Tapi pertama hadis ni ada galakan menyelesaikan kesulitan orang mukmin. Okey? Malah bila Allah membalas kesulitan atau menyelesaikan kesulitan kita,
dia berkali-kali ganda lebih baik daripada pertolongan kita. Jadi sebab itu, bila kita buat baik, kita mengharapkan balasan Allah tidak selain daripadanya. Tak apalah orang tu tak ucap terima kasih pun. Sebab hadis ni telah menjadikan kita damai dan tenang dengan usaha kita. Orang kadang-kadang dia kata, oh aku tahu malah dah tolong dia pasal apa. Aku selama ni tolong dia tak pernah ucap pun terima kasih. Sifat orang mukmin, bila dia dengar hadis ni, tak apalah. Dia tak ucap terima kasih pun, yang penting mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan ini, Allah lah yang akan membalasnya. Okey. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, nescaya Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Apa beza kesulitan yang pertama dengan kesulitan yang kedua? Yang sini disebut kurab, yang ni disebut mu'sirin. Kurab ni benda yang susah membelenggu kita lah, kurab. Mu'sirin ni secara lebih spesifik ialah orang yang terbeban dengan hutang. Memudahkan orang yang sedang sulit dalam rangkap yang kedua ni adalah memudahkan orang yang berada dalam belenggu hutang. Okey. Berada dalam belenggu hutang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Surah Al-Baqarah ayat 280. Jika orang itu dalam kesusahan, yakni orang berhutang, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Mana memberi kemudahan bagi orang yang sulit berhutang ni ialah dengan memberi tangguh kepadanya. Jadi kalau ada orang berhutang tak mampu bayar, maka kita beri tangguh kepadanya, insya-Allah Allah akan memberi pula kemudahan kepada kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Okey? Dunia dan akhirat. Disebut dalam hadis ni, yang rangkap ini ada dunia dan akhirat. Sedang hak pertama ni tidak ada dunia dan akhirat. Okey? Kesulitan dunia dan akhirat. Okey? Sedangkan bawah ni ada kesulitan dunia dan akhirat. Baik, disebut di sini, kita katakan perbezaannya jelas. Syekh Ibn Uthaymin disebut dalam ni, kenapa rangkap pertama ni tak ada dunia akhirat, rangkap yang kedua ada dunia dan akhirat. Sebab tu saya kata kesulitan nombor pertama beza dengan kesulitan yang kedua. Okey? Nafasa, memberi lapang dengan memberi kemudahan ada beza. Disebut di sini sebab melapangkan kesusahan hanya menghilangkan sahaja. Akan tetapi dalam memudahkan orang yang kesusahan, padanya ada tambahan amal selain menghilangkannya, iaitu memudahkannya. Okey? Jadi dia ada dua sini. Contohlah tuan-tuan. Orang ni susah, tak ada duit. Kita berbantu dia. Maka kita menghilangkan satu dari kesusahan dia. Yang kedua ni, orang ni berhutang. Bila dia berhutang, dalam masa yang sama dia menghadapi sama seperti kesusahan orang pertama. Boleh faham tak?
dia susah, dia berhutang. Orang pertama dia susah saja, dia tak berhutang. So orang pertama, dia susah, kita hilangkan kesusahan dia. Kita bantu hilangkan kesusahan dia. Okey. Orang yang kedua, dia susah, kemudian dia berhutang. Pertama tadi kita istilah lapangkan kesusahan dia. Orang yang kedua, kita hilangkan kesusahan dia. Maknanya, dia susah, kemudian dia berhutang. Sama ada kita beri tangguh kepada dia, tak perlu bayar lagi. Jadi kita hilangkan satu kesusahan dia. Dalam masa yang sama, duit dia boleh dia gunakan untuk menghilangkan kesusahan yang pertama. Jadi kita bagi kepada dia dua kebaikan. Ataupun seorang lagi lebih baik, dia halal terus hutang. Apalah hutang ni saya halalkan, kemudian secara automatik orang ni akan dapat kesenangan. So dia dapat dua kebaikan. Sebab itu disebut pada rangkap yang kedua, dia mendapat kemudahan dunia dan akhirat. Sebab orang ni halalkan ataupun bagi kemudahan hutang, dalam masa yang sama dia bukan sekadar memudahkan, dia menghilangkan beban orang tersebut. Okey? Jadi istilahnya mendatangkan kemudahan dengan berbuat kebajikan. Agak-agak boleh faham ke? Acu respon sikit, boleh faham ke? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu kerana maknanya kalau kita bantu orang one off, sebagai contohlah, orang kita bantu one off, biasa kan kita bagi spek makanan begitu. Ada orang dia bantu bukan one off, dia menghilangkan tu kesusahan. Dia ambil orang tu, dia bawa pergi tempat lain. Saya ada jumpa tengok pula dah. Saya tengok dalam Facebook ada seorang tu, dia begitu kat kereta, orang tu tengah cuci cermin kereta dia. Dia kata, brother. Dia pun ambil air sabun kawan tu, mu tak payah cuci cermin. Aku bagi kamu satu bisnes, mu ambil emas ni, topeng muka ni, ambil satu kotak mu jual. Satu mu jual RM1 kepada orang-orang lalu. Lepas tu, 2-3 hari dia pula lalu balik, orang tu kata, oh brother, terima kasih lah. Sebab apa? Sebab good business, dia kata, good business. Aku jual topeng muka tu laku beraku, habis orang nak ni. Mu ada lagi tak? Dia bagi 2 kotak lagi. Dia kotak lagi, sekarang ni hari tu kamu jual RM2, sekarang ni kamu jual RM1 pula. Pasal face mask dah banyak. Customer pun dah, okey. Dia jual pula habis lagi. Esok lagi, oh brother, gini. Dia jual pula pen, jual pula anak pelatu. Sampai akhirnya, dia tolong siapa orang ni, dia tunjuk kedai mana mu boleh pergi, ambil barang daripada modal yang dia bagi, hasilnya daripada satu kotak topeng muka je, lama-lama dia dah boleh buat berdikari dengan sendiri. Orang ni, dia memudahkan orang yang susah, tak sama dengan melapangkan tadi. Pasal apa? Dia menghilangkan terus kesusahan tersebut daripada orang. Orang yang macam ni, Allah Ta'ala Azza wa Jalla akan bantu dia dunia dan akhirat. Okay? Tapi kalau dia ni boleh tolong orang, dia ada senang dah dunia, ataupun dia tolong lagi orang tu menghilangkan, melapangkan kesusahan dia. Dia bantu orang tu, anak tak boleh ngaji, dia pergi hantar dan sebagainya. Maka orang macam ni, Allah bantu dia kesusahan akhirat dia. Tak apalah. Maknanya, yang utama Allah akan bantu di akhirat. Yang bonus Allah Ta'ala akan bagi di dunia. Baik. Dan siapa yang menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Di sini ada lagi pesanan Nabi yang ketiga adalah galakan untuk menutup aib seorang Muslim. Galakan untuk menutup aib seorang Muslim. Sebagai balasan Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Apa makna? Okey, sorry. Sebelum daripada ada tambahan lagi. Bab hutang tadi. Bagaimana kiranya kalau orang tu sebenarnya dia mampu bayar hutang tapi dia tak nak bayar? Apakah termasuk dalam hadis ni kita melepaskan hutangnya
kita bantu dia, sebenarnya dia pun kita tengok duk melancong sana sini. Nak travel habis 100 dunia tapi hutang tak nak bayar. Telefon baru tukar semua, iPhone lagi dia beli. Bukan Android dak. Tapi iPhone Pro Max. Mahal sekali dia beli. Tapi hutang tak nak bayar. Tu macam mana? Orang tu tak termasuk dalam hadis ni lah. Okey. Sebab Allah Taala atau Nabi sebut orang yang kesulitan. Betul, orang yang tak mampu nak bayar. Tapi kalau dia mampu, pura-pura tak mampu, dia tak termasuk dalam hadis ini. Malah dia berbuat zalim pula kepada orang sekiranya dia mampu bayar tapi dia tak bayar. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan siapa yang menutup aib tadi? Menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Tutup aib ni apakah dia secara umum ataupun ada pendetilan? Jawapannya ada pendetilan. Pertama, jika menutup aib menyebabkan kebaikan. Mana orang ni orang baik, dia hormati, orang ambil ilmu daripada dia, orang selalu respect dia, orang bagi penghormatan kepada dia. Tiba-tiba dia telah berbuat satu kesalahan, kesilapan yang dia buat secara sembunyi-sembunyi, tak ada orang tahu, dan dia pun setelah insaf bertaubat, dia buat kerana tersalah, lalu benda tu tertutup. Tiba-tiba ada orang tahu rahsia tersebut. Tapi selama dia tak bagi tahu aib tersebut, maka pelaku tadi akan terus bertaubat dan melakukan kebaikan. Serta orang boleh ambil manfaat daripada dia pula. Maka sifat menutup aib dia memberikan kebaikan kepada orang tersebut dan kebaikan kepada manusia lain. Maka di saat itu dia digalakkan untuk menutup aib tersebut. Tetapi sekiranya sifat menutup aib itu membawa keburukan. Seperti contoh, orang ni buat jahat, bila kita tutup aib dia, dia lagi seronok buat jahat. Lagi seronok. Bila orang tak tahu keburukan dia, lagi seronok. Dia ni kaki pencuri. Kaki pencuri. Pergi mana-mana dia curi. Kita tahu ni, kita tak pesan pun ke kawan kita. Mungkin nak beringat molek dia tu kalau selama, kalau dia duduk ada sokmo benda hilang. Kita tak bagi tahu. Padahal kita tahu. Dia ni pun sedap pergi sana curi barang, pergi sini curi barang, situ. Banyak pula kerosakan yang dia buat. Maka kalaulah sifat menutup aib itu menambah keburukan, di saat itu tidak wajar untuk menutup keaibannya, malah diberi nasihat ataupun dilaporkan kepada pihak berkuasa. Okey? Di saat itu kita tidak dikira membuka aib, tetapi kita memberi nasihat. Sebagai contoh, ada orang tanya, dia datang ni nak meminang seseorang. Dia pergi pinang seseorang, aku ni berkenan lah kepada orang tu, aku nak masuk minang lah. Ataupun orang tu dia masuk meminang, maka si keluarga wanita ni pun duk tanya kaum kerabat dia, macam mana dia ni sebenarnya, dia masuk minang anak aku ni, aku nak terima ke tak nak terima. Tapi sebelum terima tu, kalau nak terima pun nak tahu jugalah dia ni sifat macam mana. Maka adalah salah seorang daripada saudara tu kata, dia ni jenis kaki pukul ni, dia ni jenis tak sabar, jenis tak semayang dan sebagainya, aib-aib. Di saat itu dia mesti menceritakan kepada orang yang meminta nasihat dia. Sebab apa? Kalau dia diam, membuatkan akibat yang buruk. Kalau kahwin dengan orang ni, nayolah aku perempuan tu. Nampak tak? Kalau kahwin dengan dia ni, nayolah. Aku kenal sangat dia ni, tak bagus, tak berapa baik mana. Jadi di saat itu, kita tak boleh tutup aib dia. Tapi kita beri nasihat kepada orang, kita kata janganlah dia ni, aku kenal sangat dia ni. Kalau itu maknanya tak berapa comel lah. Dalam masa yang sama kita pilihlah perkataannya. Kalau orang tu kata apa yang tak comel tu, kita pun jelaskan sebab gini supaya orang tu mengambil nasihat. Bukan mengumpat masa tu, tapi memberi nasihat. Mengumpat ni lain, mengumpat ni benda hak tak ada faedah, tidak memberi kebaikan.
tidak membetulkan keadaan. Seperti mana orang duk cerita dalam grup WhatsApp, orang hak diceritakan tu tak ada manfaat bagi dia, orang yang diceritakan pun tak ada kaitan dengan dia. Tu mengumpat nama dia. Nah, yang ni memberi nasihat. Okey. Jadi yang kedua, keadaan dia memberi keburukan, di saat itu kita kena bagi nasihat. Situasi ketiga, tak tahulah baik ke buruk. Aku tak tahu. Sama ada kalau aku diam baik ke ataupun aku buruk, aku diam tu buruk. Tak tahu, dia tak ahli nak timbang. Di saat itu pilihlah untuk berdiam diri. Kerana kalau tersalah diam lebih baik daripada tersalah cakap. Okey, faham? Tersalah diam lebih baik daripada tersalah cakap. Kalau kita tak tahulah keadaan tu baik atau buruk dia. Okey? Baik. Yang seterusnya, Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Okey? Menolong saudaranya. Jadi Allah Azza wa Jalla, selama kita tolong saudara kita, maka Allah akan tolong kita. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena cari tempat orang kita boleh tolong. Sebenarnya bila kita boleh tolong orang, Allah akan tolong kita. Yang kita bimbang, kita hilang tempat tolong. Tiba-tiba orang yang kita dah tolong tu meninggal. Kita bersedih. Apa kamu sedih? Tak ada dah tempat aku nak tolong. Bila tak ada tempat aku nak tolong, maka dibimbangi Allah Ta'ala pun tak tolong kita. Tetapi dalam hadis ni ada satu poin, bahawa pertolongan itu tidak semestinya datang dalam masa yang sama. Okay? Sebab dalam hadis tu, makanal abdu fi auni akhih, selama adalah seorang hamba itu menolong saudaranya. Berarti bukanlah bermakna saat ini kita tolong, saat inilah Allah tolong kita. Boleh jadi begitu. Boleh jadi juga selepas daripada tu. Mana kita tolong orang hari ni kita tak dapat hasil. Tiba-tiba setelah 10 tahun, Allah tolong kita disebabkan bantuan kita 10 tahun lepas. Jadi jangan pernah putus asa untuk menolong hamba-hamba Allah, kerana Allah tidak pernah lupa akan pertolongan hamba kepada hamba-hambanya. Okey? Faedah yang seterusnya. Okey? Faedah yang seterusnya, penjelasan tentang keadilan ini semuanya adalah untuk kita beramal dengannya, bukan sekadar membacakannya sahaja. Okay. Yang seterusnya, siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Iaitu galakkan lagi untuk menempuh jalan mencari ilmu. Cari jalan untuk mencari ilmu. Okey. Ustaz? Ya. Ilmu tu maknanya bukan saja pada ilmu agama kan? Segala apa-apa ilmu lah. Yang baik. Kan saya kata. Secara umumnya, semua ilmu. Tapi semua ilmu yang dimaksudkan ini adalah untuk mencari redha Allah. Okay? Dicari ilmu kerana Allah. Jadi ilmu kerana Allah ni memberi kebaikan kerana niatnya. Kerana ilmu agama pun, sekalipun, kalau dicari tidak kerana Allah, tetap dia tidak memberikan manfaat kepadanya. Mana cari ilmu tu untuk mendapat redha Allah. Dia ngaji ilmu matematik. Kenapa kamu cari ilmu matematik? Kerana mengharapkan redha Allah, supaya aku boleh bantu orang buat akaun, bayar zakat, dan juga orang boleh buat wasiat dan seumpama dengannya lah, bla 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 tu. Tapi maknanya dia belajar ilmu tu kerana Allah.
Kenapa kamu belajar ilmu? Aku belajar ilmu ni untuk aku gunakan ilmu nanti mencari rezeki yang halal. Sebab aku tak nak curi. Aku nak bekerja mencari rezeki yang halal. Cuma kerja aku tu kerana ilmu. Dengan ilmu ni aku dapat kerja halal tu. Maka tetap saja dia mencari ilmu kerana Allah. Jangan dia cari ilmu tu kerana dunia. Kerana kerja semata-mata. Aku nak cari ilmu ni sebab aku nak job ni. Bila dapat job ni aku jadi kaya. Bila aku jadi kaya, ramai orang suka kat aku. Apa? Semuanya urusan ilmu tu kerana dunia. Itu tak ada. Hatta kalau dicari ilmu agama kerana dunia pun, tak ada manfaat baginya. Aku belajar tafsir supaya orang kenal aku adalah orang ulama tafsir. Nanti orang akan jemput aku ceramah kat mana-mana. Pasal aku ramai pengikut, follower. Aku famous dalam Facebook, TikTok dan Instagram. Macam-macam dia kata. Apa akhir sekali, dia kata, nanti aku jadi orang alim. Dia pun rasa seronok. Ilmu agama sekalipun, kalau dia belajar tafsir sekalipun, kalau tidak mengharapkan redha Allah, tak termasuk dalam hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia ikhlas cari ilmu kerana Allah, level-level ilmu tu, semakin level tu dekat dengan Allah, semakin tinggilah kedudukan ilmu tersebut. Sebab tu tidak ada ilmu yang lebih baik daripada ilmu Al-Quran, kerana dia adalah kalam Allah. Kemudian ilmu hadis Nabi, berkaitan dengan hadis, kerana dia adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan wahyu dari Allah. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan menjaga agama kita, fiqh, akhlak, muamalah dan sebagainya. Kemudian ilmu-ilmu berkaitan dengan pengurusan kehidupan kita di dunia, dan yang luas itu terpulang kepada, tapi semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia mulia. Yang paling utama ialah yang kita sebut di awal tadi, ialah mencari ilmu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Walau apa pun bidang, kalau dia cari ilmu kerana Allah, insya-Allah Allah akan memudahkan baginya menuju syurga. Okey? Semoga Allah Taala jaga niat kita. Jaga niat kita. Tapi satu lagi nak kata, ilmu ni tak semestinya kita hanya satu ilmu je. Mana kalau orang tu saya belajar accountant ustaz. Saya belajar account. Orang belajar account pun tidak menafikan untuk belajar agama. Dia belajar engineering, tak menafikan untuk belajar agama. Saya ada kenal seorang tu, dia doktor. Tapi dalam masa balik kerja tu, dia hafal Quran, pergi tasmik dengan kawan saya. Doktor pakar, bukan doktor biasa-biasa, doktor pakar. Kesibukan dia berkali ganda daripada sibuk kita ni. Tapi dia tetap ada masa untuk ilmu agama. Yang ni tertabik spring lah. Masya Allah. Ada orang memang belajar pilot. Tapi dalam kesibukan dia pilot tu, dia belajar agama. Walaupun orang kata macam-macam, itu urusan orang tu. Tapi dia dengan Allah, kalau dia ikhlas kerana Allah, dia dapat faedah hadis ni. Jadi kita katakan juga, bahawa seorang itu tidak terbatas dengan satu ilmu sahaja. Seorang tukang masak sekalipun, kalau dia nak belajar agama, maka dia boleh untuk belajar agama, dan itu lebih baik daripada ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kemudian, sesuatu kaum yang berkumpul di salah satu dari rumah Allah. Disebut sebelum keumuman jalan yang menyampaikan ilmu. Sebab disebut siapa yang menumpuh jalan. Jalan di sini, jalan ni saya kesa saya ni. Ataupun kita bagi highlight sekali lagi. Tak boleh tak? Okey. Terbagi lagi satu warna.
Jalan di sini, jalan, perkataan jalan. Sesiapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Apa maksud menempuh jalan? Disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin, jalan yang ditempuh mencakupi jalan hissi dan jalan maknawi. Jalan hissi maknanya dia memang pergi berjalan. Keluar daripada rumah dia, pergi ke masjid, pergi ke sekolah, pergi ke universiti, pergi berjalan. Dia keluar sungguh. Ataupun jalan maknawi, dia tak keluar pun daripada rumah, tapi dia mencari ilmu mengikut jalan-jalan yang maya. Jalan maya, maknawi. Macam kita lah. Dia buka YouTube, cari ilmu. Dia tak pergi berjalan, cuma dia buka YouTube. Dia like, dia follow Facebook. Atau dia cari link untuk belajar. Ataupun dia order buku online. Buku tu mari kat dia. Tapi dia duk sibuk dengan baca buku tu. Usaha dia lah. Jadi, termasuk juga jalan ilmu. Jadi, jalan ni ada dua. Pertama, jalan hissi, jalan fizikal. Yang kedua, jalan maknawi, jalan secara makna. Makna, mencari jalan makna. Kalau kata-kata, macam mana kita nak buat? Nanti aku fikir jalan dia. Cara tu. Padahal nak fikir jalan mana? Bukan nak pergi jalan Ipoh tak. Jalan maknanya aku fikir jalan mana nak selesaikan masalah kita ni. Jalan tu apa? Jalan maknawi. Jadi, jalan ilmu pun gitu juga. Ada jalan ilmu iaitu kita keluar berjalan cari ilmu. Tapi ada juga orang tak berjalan secara fizikal, tapi dia mencari jalan dengan secara makna mencari ilmu. Termasuklah juga macam kita kata-kata kelas online kita. Dia duduk rumah je, sambil-sambil duduk nombor duduk nombor ikan bilis nak buat nasi goreng. Sambil-sambil duduk potong mayang bawang tu dah, rebus nasi dan sebagainya. Dia sambil-sambil dengar kuliah. Dia tak keluar berjalan, tapi dia mencari jalan ilmu. Ada faedah tak? Ada, insya-Allah. Allah memudahkan baginya jalan menuju syurga. Oh, gitu kau ustaz. Kalau dia baring sambil-sambil tidur, boleh tak? Boleh lah. Yang penting kena dengar, jangan lena pula. Letak on lengah tak lena. Yang tu ustaz biasalah. Ustaz biasa, ustaz mudah lena. Letak tidur atas bantal, lena sekejap je. Jadi kalau nak dengar kuliah tak boleh letak atas bantal. Kalau letak atas bantal, makna lena dulu daripada habis kuliah. Waktu cara kita belajar ialah mengajar. Itu antara salah satu cara kita belajar. Kalau ustaz belajar, macam mana ustaz belajar? Ustaz belajar ialah dengan mengajar. Makna kita mengajar tu sebenarnya adalah belajar. Bukan tahu sangat pun, banyak benda lagi tak tahu. Kadang-kadang tengah mengajar tu duk rujuk minta maaf gitu. Baru tengok buku dan sebagainya. Tapi maknanya mengajar itu salah satu daripada jalan belajar. Nak kata tahu, alim, tak lagi. Boleh jadi orang lain tu, hak dengar tu lebih tahu. Tapi nak sebutnya, carilah jalan mencari ilmu. Carilah jalan mendapatkan ilmu. Baik, faedah yang seterusnya. Okey. Jadi di sini juga ada faedah bahawa kalau mencari ilmu adalah salah satu daripada jalan menuju syurga. Kalau nak cari syurga, belajar ilmu. Dan di sini juga menunjukkan bahawa mencari ilmu sebahagian dari ibadat. Cari ilmu ni ibadat. Apa ibadat yang kamu lakukan? Saya belajar mencari ilmu. Orang tu buat apa tu lagi? Semayang lagi, puasa lagi, banyak amal ibadat tapi tak ada ilmu. Berbanding dengan orang yang ada ilmu, maka itu lebih baik. Baik, rakaat yang seterusnya, satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Ni ada kelebihan lain pula, kelebihan orang yang membaca Al-Quran di dalam salah satu dari rumah Allah. Okey, nescaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Okey, ketenangan. Nombor satu, ketenangan. Tak hilang. Ketenangan.
dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Jadi ini ada 4 kelebihan orang yang belajar ilmu Al-Quran dan berkaitan dengan Al-Quran, terutamanya ilmu agama lah, bahawa mereka ni akan diturunkan kepada mereka ketenangan, rahmat. Dia ada 4 kebaikan di sini. Diberi ketenangan, dilimpahkan rahmat, dikelilingi malaikat, dan disebut nama-nama Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Mana disebut namanya di langit. 4 kelebihan orang yang belajar ilmu agama. Okey? Ilmu berkaitan dengan kitab Allah. Bahawa 4 kebaikan. Tenang, rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan yang keempat terakhir disebut namanya di langit atau di sisi Allah kepada para malaikat yang ada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. 3 gambaran berkumpul untuk membaca Al-Quran. Okey. Jadi dalam bab mengaji Quran ni ada 3 gambaran. Yang pertama, baca sama-sama dengan satu lisan dan satu suara. Satu suara, satu lisan, satu suara. Satu lisan, satu suara ni maknanya baca serentak lah. Kita kumpul ramai-ramai, jom kita baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Baca ramai-ramai serentak itu. Okey, masuk dah hadis ni. Kita bincang. Pertama, jika dalam rangka mengajar. Anak-anak murid, hari ni kita belajar, kita baca surah Yasin. Ustaz baca, kamu semua ikut. Tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika dibaca dalam bentuk ibadat, bukan nak belajar, tapi seolah-olah begitulah cara ibadat yang kita lakukan. Malam Jumaat kita baca ramai-ramai. Maka dia adalah tata cara ibadat yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi kena beza. Kalau buat tujuan nak belajar, tak ada masalah, tak ada orang kata salah. Tapi kalau buat tujuannya ibadat, makna seolah-olah bila hari Jumaat atau malam Jumaat kita kena kumpul baca Quran ramai-ramai dengan cara satu suara begitu, maka dia tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Yang pertama baca ramai-ramai. Yang kedua berkumpul juga. Okey? Berkumpul, kemudian seorang baca satu muka surat, orang ni pula sambung satu muka surat. Macam kita panggil tadarus sekarang malam-malam. Okey? Sama juga. Okay. Kalau mereka baca ni tujuannya nak belajar, ataupun orang hafiz Al-Quran, dia muka surat pertama dia baca, orang tu semak. Muka surat kedua orang tu baca, dia pula semak, dia gili-gili baca gitu. Tidak menjadi masalah. Okey? Tidak menjadi masalah untuk baca dalam tujuannya untuk mempelajari sambil kita membetulkan bacaan. Maka tadarus tu kita baca seorang, orang lain dengar, tolong betul. Kemudian dia pula kita baca, dia buat baca, kita tolong betulkan dia. Sebab kita bimbang kalau kita baca seorang memang syok kita, tak ada salah, betul lah kalau kita baca. Maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Kerana ada maksud lain. Bukan kerana kita nak menganggap itulah tata cara ibadat. Okey? Ustaz? Ya. Apa ni specifically untuk di masjid tu kan? Sebab dia kata di sini berkumpul di salah satu rumah Allah lah. Maknanya macam kalau kita buat di Pikas lah kan? Kita ada di kelas, belajar tadabur semua tu kan?
Jadi itu adakah dikira dalam ni kan? Apakah bacaan tidak di masjid dapat pahala yang sama? Bacaan di masjid dapat pahala juga. Kita bukan kata tak ada pahala. Cuma di sini macam kita kata tadi, ada kelebihan untuk berkumpul di masjid untuk belajar ilmu kita. Tapi fadilat belajar ilmu tetap juga didapati walaupun tidak berada di masjid. So kalau dia belajar di universiti macam mana? Tak dapat ada fadilat ni. Kalau dia belajar di mana? Di rumah. Kalau zaman dulu ngaji Quran ni ngaji di rumah, kan? Jadi malaikat mari tak masa dia ngaji tu. Insya-Allah mudah-mudahan dia mendapat fadilat yang samalah. Cuma disebut di sini sebagai tambahan untuk kita mengimarahkan rumah Allah dengan bacaan Al-Quran. Supaya orang panggil makmurnya masjid dengan majlis ilmu. Baca Quran di rumah, dalam hadis Nabi pun suruh baca di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Iaitu kubur ni sunyi daripada bacaan Al-Quran. So insya-Allah baca di rumah pun dapat kelebihan juga, fadilat. Pasal ada hadis lain yang memberi galakan kepada kita untuk membacakan Al-Quran di rumah. Okey? Soalan lain, soalan. Tiba-tiba ada ustaz dia mengajar di masjid. Betul dah tempat tu. Tapi bila dia mengajar, dalam inti kandungan dia ada hadis palsu, cerita palsu, amalan-amalan palsu. Ada tak kelebihan ini? Menarik juga soalan tu. Okey? Dia mengajar tempat yang betul, tapi ilmu yang salah. Kita kadang-kadang tak pergi masjid, tapi belajar ilmu yang benar. So, bagi kes yang pertama, ada tak kelebihan ini? Kalau dia kelebihannya secara umum, dia ngajar ilmu agama secara umum, selama dia tak ada benda-benda hadis palsu dan sebagainya, maka itu insya-Allah lah mudah-mudahan dia dapatlah. Tapi kalau sampai ke hadis palsu, dia dah jadi satu dosa. Bukan sekadar tak dapat pahala, dia malah mendapat dosa walaupun dia mengajar dalam masjid. Kerana yang dia buat itu bukan mengajar, sebaliknya berdusta ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena beringatlah, okey? Walaupun berkumpul dalam rumah Allah, tapi kalau ilmu tu ilmu yang salah, dia tidak dapat kelebihan-kelebihan ini. Malah kalau dia ajar hadis palsu, amalan palsu, perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapat pahala, sebaliknya mendapat dosa kerana dia berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang merosakkan agama. Kita berlindung dengan Allah daripada sifat tersebut. Dan yang terakhir hadis ini ialah man batta'a bihi nasabuh lam yusri' bihi, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Ni. Dalam ini maksudnya siapa yang lambat amalannya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Lambat dan cepat ni maksud apa? Lambat dan cepat. Lambat dan cepat ni maksud apa? Lambat dan cepat ialah lambat apabila amalan dia di hari akhirat melambatkannya di titian sirat. Ya, Abdul Aziz cakap. Abi tengah mengajar. Tak Abah tu cakap dengan tak Abah. Baik, siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Okey. Bila di hari akhirat. Seorang tu bila amalan dia lambat, dia amalan bila kan kita ni di padang di hari akhirat kelak akan berjalan di titian sirat. Titian sirat ni
ada orang beza kelajuan dia. Ada orang sekelip mata, ada sepantas kilat, ada seperti kuda yang berlari, ada seperti angin. Maknanya semakin banyak amalan dia, semakin laju pergerakan dia di hari akhirat. Makin cepat, pergi. Pasal apa? Macam kita lah. Kalau kita ni VIP, checkpoint tu kita lepas kan. Laju. Pasal apa? Dia VIP. Tapi kalau orang tadi tidak VIP, dia pun sampai sini kena tahan. Sampai sana kena tahan. Sampai sana kena tahan. Okey. Di dunia ni, VIP kita sebab apa? Pangkat, keturunan. Siapa ni? Saya datuk. Saya anak datuk. Saya Tan Sri. Saya datang anak. Cepat. Tapi Nabi SAW kata, siapa yang akhirat nanti, dia lambat sebab amalan. Maknanya dia sampai checkpoint, amalan dia lambat. Kena tahan. Mereka tanya begini. Sampai sini kena tanya lagi, tanya. Sampai kena check. Setiap checkpoint lambat sama. Dia tidak akan dicepatkan oleh nasab keturunannya. Makna hari akhirat nanti, dia tak boleh kata, saya keturunan Nabi, lalu kena cepat. Tak. Kalau keturunan Nabi tak boleh, apalah tak lagi keturunan lain. Dia tak ada kata, malaikat tak tanya, wahai datuk. Wahai anak datuk. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tak ada tanya, ada pangkat tu. Tak panggil, weh fulan, Datuk Tan Sri fulan, mari sini, tak ada. Akhirat besok, semua orang dipanggil di atas level yang sama, dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mempercepatkan dia adalah amalannya, bukan lagi nasab keturunannya. Siapa yang dilambatkan oleh amalannya, maka dia tidak akan dipercepatkan oleh keturunannya. Okay? Cuma kalaulah dia ni baik, amalan dia bagus, kemudian ada pula talian persaudaraan dengan orang-orang soleh, maka itu bonus baginya kerana dia boleh mendapat syafaat, dia dapat pertolongan dan seumpama dengannya. Tapi itu pun setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Perhatikan Abu Lahab, padahal dia pak saudara Nabi. Tetapi tetap saja dia tidak mendapat kebaikan daripada pertalian darah tersebut. Okey, jadi fokuslah untuk amalan kita. Kerana siapa-siapa yang kurang amalannya, lambat amalan dia, dia tidak akan dipercepat oleh nasab keturunannya ataupun titlenya kita lah ni. Hatta ustaz sekalipun, kalau ustaz tu lambat amalannya, dia tidak akan dipercepat oleh gelarannya. Okey, tak boleh kata saya ustaz, saya nak pergi masuk syurga dulu. Tak ada, akhirat tak ada. Tak kira mu ustaz kau, tak kira mu siapa, tukang cuci boleh jadi masuk syurga lebih awal daripada ustaz ni. Boleh jadi, wallahu taala alam. Kita minta kebaikan dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa khudh bina wasina ila albirri wat taqwa. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami semua kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, pandulah kami kepada apa yang Engkau redha, kepada apa yang Engkau suka. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu dulu hadis ni. Insya-Allah kita akan sambung bulan depan. Lama pula ni, bulan depan untuk hadis yang ke-37 nanti. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingat. Ada soalan ke nak tanya? Ada, saya tanya. Ada soalan? Dah tanya, dah tadi tengah-tengah kuliah dah tanya dah. Kan ada soalan lain? Kalau tak ada, alhamdulillah. Ada. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minggu lepas tanya pasal bisik tu. Tak tanya dah. Pasal bisik tu. Ana minta terima kasih Pak tanya. Ana tak tahu ada pasal bisik tu. Lepas ni lepas pada tu baru tengok ada.
Ada. Ada pasal bisik rupanya. Ada. Okey, untuk ni Zat. Untuk hari ni, ilmu yang ditetapkan dengan harga yang melampau. Sudah. Sebab sekarang ni kita tengok kan, ada rate berbeza, ada ustaz viral, ustaz artis, harga lain, ustaz kampung, harga lain, macam ustaz pondok kan. Ustaz Azhar Mesir ni lain. Lepas tu ustaz PhD, title, doktor ni harga dia lain. Macam mana tu? Dia apa? Setengah-setengah penceramah tu dia letak harga rate tertentu. Jadi kalau masjid yang ada duit banyak tu memang dia boleh import lah ustaz yang sedap-sedap sikit mengajar, bagi motivasi ke kawasan karyah dia tu kan. Kalau yang jenis orang kampung masjid biasa ni memang tak mampu lah. Macam mana kalau seorang penceramah tu dia letak harga yang kira tak masuk akal lah. Minta pandangan. Terima kasih. Baik. Pertama sekali dalam bab ni kita minta keselamatan lah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu agama ni sebenarnya tidak boleh diperdagangkan untuk habuan dunia. Itu asas nombor satu. Siapa dulu orang nak ambil upah mengajar Quran pun orang bimbang. Orang nak ambil upah kerana azan pun orang bimbang. Orang nak ambil upah sebab ruqyah pun orang bimbang. Tengok zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia dibaca sembuh kalau orang bagi kambing tu, dia kata kita tak akan makan sehingga kita balik tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kita ambil upah daripada baca Al-Fatihah ni, baca Quran. Kita ambil upah baca Quran, kita ambil upah mengajar ilmu, kita ambil upah untuk azan dan sebagainya. Sehingga mereka bimbang kerana takut termasuk daripada orang yang memperdagangkan agama. Jadi sebab tu pada asasnya ilmu tidak diperdagangkan. Apa yang diberi ialah sagu hati. Sagu hati. Sagu hati ni maknanya orang bagi sumbangan kepada asatidzah ustaz untuk sebagai kemudahan bagi ustaz dan menghargai ilmu yang diberikan. Apatah lagi kalau tiba-tiba itulah dia sumber mata pencarian. Seperti cikgu di sekolah, dia kerja, itulah sumber pencarian dia. Ataupun ada orang tu sumber di pencarian dia mengajar di masjid je. Itulah sumber pencarian dia. Maka dibenarkan untuk mengambil dalam hak, dalam qadar untuk menutup keperluan dia dalam pergi mencari ilmu atau mengajarkannya. Adapun lebih daripada tu sampai pekat mengumpul kekayaan dengan ilmu, yang tu wallahu taala alam tidak pernah berlaku. Kalau sepanjang pengetahuan saya, para ulama-ulama dulu meletakkan taraf keilmuan mereka untuk dijadikan sumber kekayaan. Kita tak kata sumber pendapatan, ada yang kita kata dia dibenarkan untuk mengambil untuk keperluan dia, tapi menjadi sumber kekayaan. Kalau tidak, ulama dulu mana ada royalti kitab. Tak ada. Sahih Bukhari ni kalau nak kaya keturunan dia habis orang cetak belakang kitab dia. Tapi tak. Kerana apa? Kerana mereka mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fenomena ni sebenarnya ada baik dan ada pro, ada kontranya. Fenomena bagi duit ke ustaz ni asalnya adalah fenomena sagu hati. Mana kita menghargai ustaz, kemudian kita bayar. Jadi balik ustaznya, kalau orang bagi, tak apalah. Alhamdulillah rezeki orang bagi, boleh dia terima. Tapi dalam masa yang sama, kena jagalah niat tu. Jangan mengajar kerana nak duit tu. Kita mengajar kerana Allah. Ada orang bagi, Alhamdulillah. Banyak mana dia bagi, Alhamdulillah. Sehinggalah waktu dulu, kalau asatidzah ilmu dari Indonesia, kita kena tengok macam mana mereka berdakwah. Saya nak kongsi ilmu pada para sahabat-sahabat saya ustaz daripada Indonesia. Bila dia datang ke Malaysia, habis ngajar orang bagi salam, ada duit. Dia terkejut. Pasal apa? Dia tak sangka begitu budaya pak kita. Setiap kali ngajar bagi duit. Ada setengah tu, saya minta maaf, setengah tu kadang-kadang siap saing buku resip lagi. Lepas kuliah mari jumpa ustaz, minta saing sikit. Saing buku resip. Seolah-olah Allah kita kata, gerai juga kadang-kadang. Tak usah saing-saing lah, ambil lah piti mengumpul, tak seseh duit. Tapi nak ayatnya,
sampai gitu dah jadi budaya. Lama kelamaan orang pun dah jadi satu mata pencarian. Kemudian naik lagi level sampai meletakkan harga ribu-ribu satu ceramah. Kena ada gini. Kalau dia nak, itulah mata pencarian dia dan kerja dia dan sebagainya, kita kata ambil lah, dia nak ambil. Tapi kita kena ingat, kembalinya kita nak belajar dan mengajar adalah kerana Allah. Dan sifat kita ambil, kata ambil itu akan memberikan impak terhadap nilai ilmu yang kita ajar. Kita mungkin dah ambil duit hari ni, banyak ni kita dapat, tapi ilmu yang kita dapat tu, ilmu yang kita ajar, sejauh mana dia memberi kebaikan kepada orang. Tuan-tuan tengok, Allah yarham ataupun arwah Tok Guni Abdul Aziz sebagai contoh. Tak cemburu ke kita tengok ilmu dia sampai hari ni dia dah tak ada, tapi video dia sampai diulang-ulang. Ada orang bila dia meninggal, ilmu dia pun mati dengan jasad dia. Orang tak sebarkan, tulisan dia pun tak ada, kuliah dia pun tak ada, apa pun orang pun tak beramal dengan ilmu dia, maka sia-sia. Seorang lagi, diri dia zaman dulu faqir, tak ada apa, miskin. Tapi ilmu dia Masya Allah, kerana ilmunya, kerana ikhlasnya dia, ilmu dia berkekalan sampailah dia mati dan sebagainya. Bertahan lama ilmunya memberi kebaikan. Inilah nilaian sebenar yang kita harapkan dari ilmu. Dari ilmu. Jadi nasihat saya berpada-padalah. Bukan kita kata tak boleh, tapi itu adalah sebagai sagu hati. Kalau orang nak bagi lebih, alhamdulillah. Orang nak bagi tu lebih, alhamdulillah. Tok guru pondok dulu pun ada orang bagi macam-macam dah. Bagi berah, ada bagi tu, ada bagi gini, macam-macam orang bagi. Tapi mereka tak pernah meminta. Jadi kalau kita sampai pada peringkat letak level, lepas tu kita pula banding pada artis. Artis bayar 60,000 sejam, ustaz kata okey tak boleh bayar 10,000 sejam. Jadi kalau kita bandingkan dengan artis, berarti kita mencari sesuatu sama seperti artis lah. Kita tak boleh nak banding. Kalau nak banding gitu, banyak lagi ulama yang lebih hebat daripada kita, tapi tidak mengharapkan apa yang kita nak. Wallahu ta'ala alam lah. Mudah-mudahan masyarakat, dia kadang-kadang dia ada bermula daripada dua-dua pihak. Mula-mula masyarakat nak bagi, kemudian ustaz terima. Saya kongsi ceritalah pengalaman saya. Bukan nak cerita sebagai nak itu, tapi saya sering dulu cerita untuk kita jaga diri kita jugalah. Waktu kita belajar dulu, kita tak pernah mikir duduk dalam situasi lagu ni. Bila balik ke kampung pula, mengajar pula kampung, betul-betul kita belajar tu, kita memang tak harap pun kepada orang kampung. Pasal apa? Kita tahu orang kampung tu susah. Betul tak? Orang kampung kita gingat macam, kalau orang kampung beri 20 riyal pun, orang kampung. Tak, kalau orang kampung beri 50 riyal pun, orang kampung. Kalau beri 100 riyal tu orang kampung, banyak dah orang kampung tu. Tapi bila kita sampai bandar, mari duduk orang tu mewah sini. Dia duduk dalam situasi begitu. Kemudian orang tu pula ajar, orang ni mari bagi sapu. Orang tu mari sapu. Sampai satu tahap, satu keadaan, kita pula istighfar lah kadang-kadang. Sampai satu keadaan, kita pun bila buka sapu, banyak ni, banyak tu. Allah uji ilmuan-ilmuan kita dengan itu. Jadi anggaplah ni semua adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, belajarlah mengikhlaskan diri, kerana yang kita harapkan bukanlah habuan dunia, sebaliknya kita nak kebaikan akhirat itu lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau yang pasal aib tadi kan, kalau ustaz yang palsu semua, ustaz yang hadis palsu, boleh kita tegur secara umum kepada publik, ataupun kita kena WhatsApp gitu? Okey, para ilmuwan yang mengajar ilmu karut, ajaran sesat, hadis palsu, cerita penglipu lara, wajarkah kita tutup aib dia ataupun kita kena bagi tahu kepada orang keaiban dia? Okey. Pertama, kalau dia tu dua-dua kita kata, kalau kita boleh tegur secara peribadi, tegurlah secara peribadi dia. Mana kita message dia, WhatsApp dia bahawa ini palsu dan ini, supaya dia sendiri sedar apa yang dia buat adalah palsu. Sebaik-baik caranya begitu. Maknanya kita tegur dia secara persendirian dan kemudian dia betulkan balik apa yang dia bagi tahu.
So itu cara yang paling baik. Tapi isu dia kadang-kadang orang betulkan dia tak terima dan dia tak betulkan balik apa yang dia ajar yang salah. Di saat itu kita perlu untuk membetulkan masyarakat. Okey. So kita boleh memberi nasihat secara terang-terangan, bukan membuka aib dia, sebaliknya menyatakan, membetulkan kesalahan dia sebagai bab nasihat kepada masyarakat. So itu tak panggil buka aib, tetapi membetulkan kesalahfahaman dalam ilmu. Wallahu taala alam. Ada lagi? Sama-sama. Tadi yang kira sagu hati tu kira boleh lah. Sagu hati tu boleh. Cuma kalau ke pihak masjid tu kena fikir juga kalau penceramah tu daripada Johor Bahru ke kan, yang jarak apa semua tu kan. Dia jauh, logistik apa semua kena kira lah. Ya betul. Okey, masih tak? Sama. Ada lagi? Tak ada dah. Cek, tengok cek. Tak ada. Okey, kalau tak ada gitu kita tangguh dulu kuliah kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Bye. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz. Sama.